السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, ini merupakan siri kuliah subuh kita yang pertama jika insya-Allah diizinkan Allah. Dan walaupun saya ni adalah tak rajin untuk bagi kuliah subuh ni, sebab memandangkan biasanya subuh ni kita memperuntukkan masa untuk zikir. Dan alhamdulillah di Perlis ni biasanya selepas daripada subuh kita akan membaca Al-Quran, imam membaca untuk dipelajari oleh makmum macam mana cara bacaan yang betul, dan kemudian diterjemahkan ayat-ayat Al-Quran itu supaya makmum ataupun rakyat Perlis ni, harapan kita kalau dipanjangkan umur dia, sekurang-kurangnya dapatlah dia khatam Quran bersama dengan mengetahui makna Al-Quran itu. Dan ini adalah harapan kita. Dengan mengetahui makna Al-Quran, mengajar kita banyak hal. Bagaimana kisah dalam Al-Quran, bagaimana dialog dalam Al-Quran, dan salah satunya bagaimana doa-doa di dalam Al-Quran. Maka saya sebut siri ini, jika ditakdirkan Allah untuk dapat kita adakan lagi, ialah tentang doa-doa dalam Al-Quran. Kerana Allah Azza wa Jal adalah Tuhan yang mana kita berdoa kepadanya. Bila kita berdoa, kita inginkan supaya doa kita mustajab, diterima oleh Allah. Siapakah yang paling tepat apabila mengajar kita bagaimana cara untuk berdoa kepada Allah? Tentulah Allah Azza wa Jalla sendiri. Maka di dalam Al-Quran kita dapati Allah menceritakan tentang doa-doa para Nabi alaihi wassalatu wassalam, doa-doa orang saleh, dan sebahagiannya juga ialah doa yang Allah ajar supaya kita doa dengan bahasa dan perkataan, tutur cara, tutur kata yang Allah Azza wa Jalla ajar itu. Mudah-mudahan kita tahu macam mana cara nak berbahasa dengan Allah apabila kita berdoa. Manusia ini dijadikan makhluk, bukan saja hukum hakam syarak diajar, tetapi diajar adab. Kalau kita kata, ya Allah berikan aku sekian-sekian pun, doa juga. Tetapi Al-Quran dan sunnah Nabi SAW ajar kita bagaimana nak mengatur perkataan yang elok. Kita nak pergi minta ke orang, ada bahasa. Bercakap dengan orang lebih atas pada kita, ada bahasa. Bercakap dengan ibu bapa kita, ada bahasa. Bercakap dengan raja ataupun orang besar, ada bahasa dia. Nak minta kepada Allah, ada bahasa dia.
ada tutur katanya supaya menjadikan kita itu beradab, dan dengan adab yang baik itu dimustajabkan doa kita. Sebelum saya nak sebut doa yang pertama, kerana saya tahu kuliah subuh ni saya tak mau lama. Sekali tuan-tuan nak pergi minum kopi, makan roti canai ke apa pula. Saya nak quote Al-Qadhi Iyad. Al-Qadhi Iyad adalah alim besar. Siapa apabila baca syarah Sahih Muslim, bila Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, kalau dia kata qala al-qadhi, dia maksudkan Al-Qadhi Iyad. Qadhi Iyad sebut beberapa perkara yang saya nak quote sebahagian daripada ni. Kata Qadhi Iyad, innallaha azina fi du'aihi, Allah Ta'ala izinkan untuk kita doa pada dia. Maksud kalau Allah tak izinkan, dia tak bagi tahu hampa jangan duk minta kat aku, kita tak boleh minta. Tapi Allah izinkan, ud'uni astajib lakum, doa pada aku nak terima. Dia suruh. Bahkan dia marah kalau kita tak doa pada dia. Bahkan dia jadikan doa itu adalah ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Sebab itu saya selalu sebut, kalau satu orang tu bangun malam sembahyang 2 rakaat, doa sampai 2 jam, dia di dalam ibadah, kerana doa itu ibadah. Innallaha azina fi du'aihi, Allah izinkan kita berdoa padanya. Wa 'allama ad-du'a fi kitabihi li khaliqatihi, kemudian dia mengajarkan doa di dalam kitabnya, dalam Al-Quran, untuk hamba-hamba dia. Dia bukan saja suruh kita doa pada dia, dia tunjuk macam mana bahasa nak berdoa. Doa Nabi Nuh, doa Nabi Adam, doa para anbiya, doa Nabi Ayub, doa Nabi Yunus, doa Nabi Ibrahim, banyak doa Nabi Musa, semua doa-doa, hatta doa orang saleh, doa Ashabul Kahf yang kita baca. Dan Allah juga suruh kita doa, wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira, rabbi zidni ilma. Dia ajar kita supaya kita berdoa macam mana nak doa kepadanya. Dia ajar kita di dalam kitab dia, supaya kita tengok macam mana cara ni nak doa pada dia. Saya tengok bila orang dilantik jadi wakil rakyat, jadi apa, kali pertama wakil rakyat ni dia pun nak kena mengadap raja majlis. Jadi bila nak mengadap, ada majlis bagi tahu depa macam mana bahasa, macam mana majlis, duduk macam mana. Sebahagian tu saya tengok duduk diam. Saya tanya kenapa diam? Duduk hafal, takut tersilap. Pasal apa takut tersilap? Padahal dengan makhluk saja, tapi kerana ada bahasa. Dulu saya cerita kat tuan-tuan, satu masjid di Perlis ni, 2 tahun lepas kan, Tuanku Raja berangkat ke masjid tu, tu imam, biasanya Tuanku Raja tak bagi tahu dia nak berangkat ke masjid mayang Jumaat. Jadi Tuanku Raja berangkat, imam tak tahu, tengok Tuanku Raja ada, barangkali dia tahu pun lewat lah kot dekat nak Jumaat. Lepas daripada Jumaat, dia nak kena buat pengumuman. Jadi dia buat pengumuman lah, macam biasa tuan-tuan buat pengumuman. Dan pengumuman tu saya berada di depan, tuanku berada, ramai orang ada. Dia kata, ada tuanku, beta berterima kasih kerana tuanku sudi datang ke masjid beta. Jadi ada satu masjid ni, Tok Imam pun ada lagi. Kerana mungkin saya rasa dia nak kata patik, tapi duk ingat patik beta, pasal tak berapa nak biasa bahasa ni, bukan bahasa duk cakap hari-hari.
Saya nak ceritanya kerana manusia ni, sesama manusia pun ada bahasa dia. Bagaimana manusia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Kata Al-Qadhi Iyad, wa 'allama ad-du'a fi kitabihi li khaliqatihi wa 'allama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ad-du'a li ummatihi. Allah ajar doa itu kepada hamba-hambanya di dalam kitabnya, dan nabinya sallallahu alaihi wasallam ajar doa kepada kita. Jadi kita baca dalam sunnah banyak doa. Setengah orang di Perlis ni kita sebut, baca, kita edar senarai doa-doa Quran dengan sunnah. Al-Imam An-Nawawi dia tulis kitab Al-Azkar, dia himpunkan doa-doa Quran dan sunnah. Ada Hisnul Muslim, dia himpun Quran dan sunnah. Setengah orang, alhamdulillah, mudah-mudahan negeri kita tak ada, dia tak minat kalau kita cerita doa hak Nabi doa. Dia tengok doa hak wali mana mai ke, doa hak buku senjata tok lebay ke apa, dia hak pelik-pelik dia mau. Pasal dia lupa dia nak doa kepada siapa dan siapakah yang akan memustajabkan doa. Dia doa pada Allah. Allah lah yang terbaik yang mengajar kita doa, kerana nak doa pada dia. Dan wakilnya iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, rasulnya, mengajar kepada kita doa. Dia kata, wajtama'a fihi thalathatu asya'. Doa dengan Quran dan sunnah ini terhimpun dalamnya 3 perkara. Apa perkara dia? Al-ilmu bit-tauhid, ilmu tentang tauhid. Bila kita tengok doa Quran, doa sunnah, kita baca, kita rasa tauhid. Semalam 2 hari lepas di Masjid Alwi kita ngajak Bulughul Maram. Doa apa Nabi kata selepas Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Apa? Mil as-samawati wal ardi wa ma syi'ta min syai'in ma ahli sana'i wal majd ahaqqu ma qala al-'abd kulluna lakal 'abd. Allahumma la mani' lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Pas sembahyang pun kita di Perlis ni semua, Allahumma la mani' lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Tauhid. Ya Allah, tak ada yang dapat memberi apa yang menghalang apa yang kau beri, tidak ada yang dapat memberi apa yang kau halang. Doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Tauhid. Dalam doa Quran dan sunnah dia ajar tauhid pada kita. Sebab itu doa Quran dan sunnah mustajab. Yang kedua dia kata, apa yang dia ajar lagi, wa ilmu bil lughah, dan ilmu dengan lughah, bahasa, cara adab. Nak boleh sampai ke doa diiringi dengan cara memuji dan memuja Allah baru minta, ataupun selepas minta diiringi dengan innaka wa anta khairul warisin, engkau sebaik-baik yang mewariskan. Tengok doa Nabi, para anbiya, doa Nabi doa Nabi Zakaria, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warisin. Wahai Tuhanku, jangan tinggalkan aku bersendirian, yakni tak ada zuriat, sedangkan engkau sebaik-baik yang mewarisi. Dia ajar bahasa, adab, keindahan, lenggok bahasa, nak doa pada Allah Azza wa Jal. Kata dia, kemudian lagi wa nasihatul ummah, dia ajar dalamnya ada nasihat. Dalam doa ada kita dapat pengajaran, nasihat yang selalu saya sebut. Nasihat tu banyak makna, supaya kita dapat pengajaran. Selalu saya sebut kepada tuan-tuan, walaupun pendek doa Quran, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Wahai Tuhan, kesian kepada kedua ibu bapaku seperti mana mereka membesarkan aku masa kecil. Dia ajar kita. Itu doa anak kita pada kita. Tapi kalau kita dulu tak kesian ke anak kita, tak betul, tak mengelokkan cara kita ajak anak kita, teratulah yang kita dapat. Wahai Tuhan, kesihanilah keduanya seperti mana mereka membesarkanku masa kecil.
Kalau besarkan anak, sat sebat, sat maki, sat halau, sat hamun. Bila anak doa kat kita, jadi macam mana doa tu? Nasihatul lil ummah. Nasihat kepada Nabi juga, doa Nabi juga sama. Nasihat pada ummah. Kata dia, fala yanbaghi li ahadin an ya'dila an du'ahi. Tak patut kita tinggal doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa Quran tak patut. Kemudian dia kata, kemudian ada satu kaum yang mereka ni macam tak apa puas hati dengan doa-doa ni. Dia tak kata tak puas hati, macam tak cukup kat dia. Maka fa yakhtara'una lahum ad'iyatan yashtaghiluna biha 'anil iqtida'i bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Depa mereka doa-doa hak pelik-pelik ni yang menyebabkan orang tak sibuk dengan doa Quran dengan sunnah, duk sibuk dengan doa-doa hak baru ni. Doa ni boleh, nak doa dengan bahasa kita pun boleh, tapi doa siapa pun sama saja. Yang doa yang luar biasa, doa yang ada keistimewaan, doa yang Allah dan Rasulnya ajar. Boleh doa dengan bahasa saya, bahasa tuan-tuan. Boleh doa siapa-siapa pun boleh ada. Dia reka sendiri untuk dia doa boleh. Tapi tak bolehlah hak dia tu jadi lebih utama daripada apa yang Nabi tunjuk. Kadang-kadang kita nak, boleh tak hang bagi tahu rahsia doa wali mana, habib mana ke? Boleh kita doa dengan bahasa mereka tu, tetapi ia tidak lebih baik daripada apa yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia kata ada kaum yang mana depa sibukkan orang dengan ni. Yang pelik, yang lebih, yang teruknya dia kata, mereka kata wa ashaddu ma fil hal. Yang paling teruknya ialah dia kata innahum yansibunaha ilal anbiya'i was salihin. Mereka ni buat doa, ni doa Nabi, ni doa Nabi Khidir. Tak ada pun dalam Quran dan Sunnah. Hafailah orang tua-tua ni. Ni doa Nabi Ilyas. Kalau kita nak ambil pokok, nak tanam pokok, pakatlah pergi baca doa Nabi Ilyas. Mana dia ambil kita tak tahu. Quran tak ada, sudah pun tak ada. Siapa petua? Ada ustaz petua. Ni doa Imam Mahdi. Kalau dalam Syiah lagi banyak. Ni doa Kumail, ambil daripada Ali, Kumail bin Ziyad. Ambil daripada Ali. Jadi ini semua adalah merupakan, kata dia, manusia akhirnya berpaling daripada apa yang sepatutnya mereka amalkan. Tak salah kita ikut doa orang lain tu, tapi ia jangan sampai kita melupakan doa yang diajar di dalam Al-Quran. Maka siri yang pertama ni doa. Apakah doa yang pertama yang Quran ajar? Apa doa yang pertama dalam Quran? Yang kita baru baca tadi. Apa doa yang pertama dalam Quran? Doa yang pertama dalam Quran yang Tuhan ajak kita supaya kita baca dan wajibkan kita baca ialah ihdinas siratal mustaqim. Setiap hari kita baca doa ni, dan setiap hari kita kadang-kadang tak perasan pun kita nak minta dengan doa ni. Inilah perkara yang paling mustahak di dalam hidup manusia. Tak ada makan boleh gagah lagi, tapi kalau tak ada petunjuk, manusia sesat. Di dalam Al-Quran, dalam surah Fatihah, selepas kita baca Alhamdulillahirabbil alamin, itu pun contoh juga. Kalau nak doa, buka dengan Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Kita puji Allah. Selepas Allah ajak iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya engkau, dia sebenarnya na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Dalam
dalam bahasa biasa. Kami sembah engkau dan kami meminta pertolongan daripada engkau. Jadi maf'ulun bih itu dia datang kemudian. Tapi bila dia letak yang awal, iyyaka, engkau na'budu, kami sembah. Maksudnya hanya engkau kami sembah. Wa iyyaka nasta'in, hanya engkau kami pohon pertolongan. Hubungan kita dengan Allah ni dua. Satu hubungan ibadah, yakni ketaatan kita pada Allah. Salat, segala amalan yang baik, sedekah dan seumpamanya. Ibadah dengan maksud apa saja yang Allah redha, ibadah. Kedua, setelah kita ibadah, satu bahagian yang besar dalam tauhid, iaitu wa iyyaka nasta'in, hanya engkau kami mohon pertolongan. Sebab itu siapa yang sembahyang tapi minta pada lain daripada Allah Ta'ala, dalam erti kata apa yang tak boleh diberi melainkan Allah, dia minta pada selain daripada Allah Ta'ala, dia telah syirik. Katalah dia sembahyang cukup 5 waktu, bila nak minta rezeki dia kata wahai wali sekian-sekian, murahkanlah kepada aku rezeki. Dia syirik. Kerana kita mengabdikan diri pada Allah dan hanya meminta kepadanya. Itu yang pertama. Sebab itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, apabila satu orang sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah kata hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Ini antara aku dan hamba-Ku, bagi hamba-Ku apa yang ia minta. Perkara yang pertama Tuhan ajar kita untuk minta. Minta apa? Ihdinas siratal mustaqim. Terus selepas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ihdi itu hidayah, maksud hidayah Allah, bagi hidayah pada kami ke jalan yang lurus. Cumanya kita ni, tuan-tuan duk semayang tadi, saya pun semayang juga dengan tuan-tuan, kita semua. Berapa kali, setiap kali imam kata ihdinas siratal mustaqim, kita betul-betul harap Tuhan tunjuk kita. Lepas tu kita kata amin, terimalah ya Allah. Berapa orang? Kadang-kadang kita hak tu imam baca pun kita tak perasan, kita peringatan amin saja. Hak kita baca pun kita tak perasan. Kemudian kita duk fikir, susah zaman lah, penin, banyak pendapat sangat. Nak ikut hak mana pun tak tahu lah ni. Tanya ustaz tu macam ni, tanya ustaz ni macam ni, tanya mufti tu macam ni, tanya mufti ni macam ni. Kita terlupa untuk sungguh-sungguh minta pada Allah kat mana kita nak pergi. Padahal mulut tetap hari sebut, tapi jiwa kita terlupa untuk memohon kepadanya. Orang tanya Nabi SAW, orang tanya Aisyah radhiyallahu anha, bi ayyi syai' kana yaftatihu an-nabi sallallahu alaihi wasallam salatahu idza qama min al-lail. Dalam hadis Muslim, dengan apa Nabi sallallahu alaihi wasallam buka sembahyang dia apabila dia bangun malam? Ni Nabi ni, bukan mufti, bukan tu imam, bukan ustaz, Nabi. Apa Aisyah kata? Kana yaftatihu salatahu bi apa? Allahumma rabb Jibril wa Israfil
Allah marra bi Jibril wa Mikail wa Israfil, menyambungkan berbagai riwayat. Fatiras samawati wal ard, alimal ghaibi wasyahadah, anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun, ihdini lima ikhtulifa fihi minal haqqi biiznik, innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Wahai Tuhan Jibril, Mikail, Israfil dan sebagainya. Jibril, Israfil, pencipta langit dan bumi, yang mengetahui yang gaib dan yang batin. Anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun, engkau menghukum hamba-hambamu di kalangan apa yang mereka selisihkan. Ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi biiznik, tolong tunjukkan pada aku apa yang mereka selisihkan daripada kebenaran dengan izinmu. Innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim, engkaulah yang menunjukkan dengan siapa yang engkau kendaki ke jalanmu yang lurus. Tuan-tuan, Nabi tiap hari buka semayang minta, menunjukkan sepanjang hidup ni kita perlukan hidayah. Bila kita salat, orang kata hidayah apa? Aku bukan kafir. Hidayat ada dua bahagian. Bahagian yang pertama ialah hidayah dilalatul ilmu wal irsyad, tolong mengajak, macam saya mengajak, tok guru lain mengajak, ustaz mengajak, dan irsyad, tolong tunjuk hak yang ni betul, hak ni salah. Hak ni manusia boleh buat dengan izin Allah. Dia betul. Panggil orang boleh tunjuk. Siapa ada pengetahuan sikit dia tunjuk. Dia kata macam mana nak semayang hak betul, orang tunjuk. Ini hidayah tu al-ilm, ad-dilalah bil ilmi wal irsyad. Bahagian yang kedua, yang ni Allah Ta'ala saja boleh, iaitu at-taufiq wal amal, bimbingan kepada kita kepada kebaikan dan beramal dengan benda tu. Berapa ramai orang tahu kata sembahyang subuh wajib? Ingat, tak ada ke orang Islam yang tak tahu sembahyang subuh wajib? Ada tak yang tak sembahyang? Ada. Berapa ramai orang tahu kata puasa wajib ataupun sembahyang 5 waktu wajib? Hampir semua lah kot. Kalau orang Islam tak tahu sembahyang 5 waktu wajib, teruk betul lah. Ada tak yang tinggal? Ada. Hidayah ilmu dia dah dapat. Hidayah apa yang dia tak dapat? Bimbingan Tuhan. Berapa ramai orang tahu fadilat besar datang solat jemaah subuh, tapi nak boleh mai subuh ni bukan semua. Bukan soal tak tahu, tidak mendapat hidayah amal. Maka dengan itu kita duk sebut ihdinas siratal mustaqim, maksudnya kita minta supaya bukan saja bagi ilmu tahu jalan yang betul, benda yang betul, tolong bawa kita juga supaya dapat buat yang betul itu. Kerana kalau orang, tuan-tuan, alhamdulillah tuan-tuan orang main masjid, kadang kalau orang sampai tua, kita duduk dengan dia, kita terheran. Umur sampai 80, makan pun sebagian benda pun tak boleh dah, tapi tak kembali dia pada Allah Ta'ala. Boleh duk fikir kalau duk semayang saja, duk main saja, sampai bila kita ni nak maju? Boleh ada orang fikir.
Banyak benda-benda yang sangat menikmati jika manusia buat dalam agama ni. Qiyamul lail, baca Quran, istighfar. Tapi sebahagian manusia dia tak boleh buat benda tu. Bukan saja tak boleh buat benda-benda itu, benda yang dia penting, saya selalu sebut doa. Orang kadang-kadang kena kesusahan dan bala ataupun ujian Allah. Kita kata pada dia, doalah pada Allah. Dia nak doa tu pun tak boleh. Bukan dia tak erti, dia takkan tak tahu angkat tangan doa. Tapi bila dia doa, dia tak rasa dia berdoa. Dia minta ke Allah tu rasa macam tak minta. Tak terkeluar nak minta, orang kata. Tak menjadi untuk disebut. Tak datang kalimat hak sebagai hamba untuk minta pada Allah. Sebagai orang sempit rezeki dah, kita kata doa Allah luaskan rezeki. Pagi-pagi, Allahumma inni as'aluka rizqan tayyiba, ilman nafi'a wa amalan saliha wa rizqan tayyiba. Dia tak rasa. Dia tak rasa. Kita salat, tahajud, minta Allah. Allah bagi rezeki. Allah lepangkan kehidupan. Allah lepaskan daripada serabut. Dia bangkit. Kalau dia bangkit bola, dia boleh. Dia bangkit bak lain boleh. Dia bangkit terkejut apa bawah rumah orang, bangkit pergi cari boleh. Tapi bangkit nak sembahyang 2 rakaat tak boleh dah. Duk hanyut. Sembahyang pun tak rasa. Dia kata, ihdinas siratal mustaqim. Minta supaya Allah bagi kita jalan yang lurus. Tuan-tuan, ni the first doa yang Allah ajar supaya kita minta, menunjukkan inilah paling mustahak dalam hidup kita. Terutama zaman sekarang, macam-macam hal ehwal agama pun macam-macam pandangan. Hak nak amal pun macam-macam cara. Kita hak nak amal, dia kata tak, lagi mengaji lagi serabut. Dia lupa untuk setiap hari menyebut ihdinas siratal. Minta sungguh-sungguh, tunjuk kita jalan yang lurus, supaya boleh kita tahu yang betul dan dibimbing untuk kita amalkan yang betul. Siratal ladzina an'amta alaihim. Amazing. Sebab tu tuan-tuan, Fatihah ialah surah pembukaan yang paling hebat. Dalam Fatihah itulah semua Al-Quran dan semua makna bagi hidup kita ini. Ma anzalallahu fit Taurat wal Injil mithla ummul Quran. Dalam riwayat Tirmizi, Allah tak turunkan dalam Taurat dan Injil seperti Fatihah, seperti ummul Quran. Sebab tu Fatihah ni fadilat dia besar. Tapi kita tak macam lah, bukan tak dapat, macam tak dapat tempiasan fadilat tu. Sebab setiap kali kita baca pun tak teringat kita baca Fatihah dan tidak merasai apa yang kita baca. Padahal Fatihah ni, Al-Imam Ibn Qayyim menyebut, dia duduk di Mekah, dia berubat semua orang yang sakit Fatihah sahaja. Orang ni datang baca Fatihah, sembuh. Sebab baca dengan iman dan faham. Kita kalau baca alhamdulillah, kita pun tak ni, kawan dengar pun tak tahu apa. Tapi Quran bukan jampi serampah, bukan jampi serapah yang kita baca tanpa mengetahui maknanya. Sebab itu bila Allah sebut ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Jalan siapa lurus ni? Kita bukan tahu. Ramai orang kata dia di jalan yang lurus, jalan aku yang betul.
Tanya orang ni pun jalan dia yang betul. Tanya Kristian, jalan dia yang betul. Tanya Jew, tanya Yahudi, jalan dia yang betul. Sekarang ni agama Tuhan rentas organized religion. Tuhan rentas agama yang tersusun ni. Tuhan tak mau terikat dengan agama dah. Dan manusia kadang-kadang ambil agama bukan kira. Kemarin sahabat dia tanya saya, ada apa pelancong pakai apa pakaian yang mencolok mata di Melaka apa? Adalah pihak berkuasa Melaka kot ambil tindakan ke apa, pemantauan ke apa. Saya tak tahulah ada ambil tu detail macam mana, saya tak tahu. Tapi the issue is, isunya adalah untuk nak tahu pandangan hak dia buat apa buat tu, nak bagi kata cara pi larang orang pakai nampak sampai terdedah teruk ni tak betul di sisi Islam. Satu portal berita pi hubungi ke ataupun pi ambil pendapat Mustafa Akyol. Dia ni ada tulis beberapa buku. Buku dia pun sebahagian saya ada, malah nak sebut lagi dia pakai duk pergi beli buku tu lah. Dia kata dalam Quran tak pernah larang orang nak pakai apa. Yang kita dilarang, disuruh kita tunduk pandangan saja. Orang nak pakai, pakailah apa pun, kita tunduk, jangan tengok. Dia pun quote Mustafa Akyol. Mustafa Akyol ni bukan ulama, bukan apa, seorang pelajar sains politiknya di Turki tu. Bukan boleh bahasa Arab, kalau tahu baca kitab ke ataupun tahu nas ke, tak ada. Baca Quran terjemahan, buat kesimpulan. Yaghudduna absarahum, tunduk pandangan. Tapi dalam Quran juga ada tentang ayat aurat, tentang pakaian. Khuzu zinatakum inda kulli masjidin, suruh ambil perhiasan, tutup. Ada nas tentang merintah orang wanita supaya melabuhkan pakaian. Dalam Quran ada dengan banyak. Dia tak pi ambil semua pandangan tu, pi cari apa, pi ambil apa, budak sains politik ni suruh bagi pandangan, kata pakai apa pun tak apa, yang penting kita tunduk. Tu saya kata kalau macam tu, pi pejabat bogel pun tak apa. Yang salah yang tengok, bukan yang bogel tu. Tapi manusia ada yang minat, yang tak apa minat agama. Cari pandangan-pandangan yang macam tu. Jalan siapa? Jalan siapa yang kita patut ikut? Quran tutupkan di situ, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Jalan orang-orang yang Allah Taala an'amta alaihim. Siapa orang yang Allah Taala bagi nikmat pada mereka? Tuhan bagi tahu, wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Sesiapa yang taat Allah dan Rasulnya, mereka itu bersama-sama dengan orang-orang yang Tuhan bagikan nikmat pada mereka, para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para salihin. Kita tak mau jalan mufti ke, jalan ustaz ke, jalan lebay ke, jalan imam ke. Kita mau jalan orang yang Tuhan telah redha mereka. Mufti ke, ustaz ke, belum tentu Tuhan redha. Tapi nabi, siddiqin, syuhada dan salihin, Allah Subhanahu wa taala redha pada mereka. Dan inilah doa kita. Waladhdallin ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang Tuhan marah, iaitu orang Yahudi.
yang tahu yang benar, waladhdallin, dan tidak pula orang yang sesat, iaitu kaum seperti Nasara. Nasara ni dia tak tahu, tapi dia tak ambil yang hak tahu. Yahudi bagi dia sesat, Yahudi dia tahu, dia bagi orang sesat. Dan hidup kita dua, satu geng tahu yang mengetahui, dia bagi sesat, orang boleh dipergunakan. Satu golongan yang tak berapa mengaji banyak ni, dia pergi telan hak golongan hak boleh manipulate. Maka setiap hari kita sebut apa? Habis kita baca itu, kita kata amin. Inilah doa yang pertama dalam Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kita dan menjadikan setiap kali kita baca doa ni, kita akan sentiasa sedar kita berdoa. Sebab tu tuan-tuan, kita sembahyang malam, kita sembahyang tahajud, kita sembahyang sunat, supaya kita ni kadang-kadang sembahyang fardu patut paling utama kita bagi tumpuan, tapi kita kadang-kadang sibuk, kita baca Fatihah pun tak perasan, kita minta pun macam tak minta. Padahal setiap hari ikut-ikut kita betul-betul kena kata dari subuh tadi, ya Allah tunjuklah aku jalan yang lurus, pasal nak hidup hari ni. Sekali dengar kau tu bagi pendapat, kau ni bagi kata kerja sibuk. Allah kalau tunjukkan kita, dia tunjukkan kita benda yang mana kita boleh pergi menyeleweng, dia tarik kita bagi betul balik. Tuan-tuan, saya simple. Nabi bila antara berdoa Nabi masa iftitah, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq, la yahdini li ahsaniha illa anta, wasrif anni sayyaha, la yasrifu anni sayyaha illa anta. Dalam hadis riwayat Ibn Hibban, panjang tapi salah saya nak quote yang tu. Ya Allah, tunjukkanlah aku pada akhlak yang baik. Tak dapatlah aku ditunjukkan pada akhlak yang baik melainkan Engkau. Palingkanlah aku daripada akhlak yang buruk. Tak dapatlah seorang pun memalingkan aku daripada akhlak yang buruk melainkan Engkau. Semua kita tahu kadang-kadang benda-benda perangai yang tak elok, terutama dalam berurusan dengan orang lain. Tapi kadang-kadang dia nak pergi jadi juga hak tak elok. Nak kontrol walaupun diri kita, kadang-kadang bukan boleh. Kau tu balas sikit ke kau ni, dia jadi panjang. Kita aku silap cakap lah, aku silap buat lah. Kita kalau boleh nak bagi elok, duit azam nak bagi elok, tapi bila pergi berlaku kejadian tu, kita pergi jadi tak elok. Nabi sendiri dia minta, ya Allah tunjukkan aku pada akhlak yang baik, supaya kita dapat dalam keadaan tu kita dapat pilih buat hak ni lebih elok, palingkan pada hak buruk tu. Tak dapat siapa palingkan daripada buruk tu melainkan Kau. Hak tadi pun tak dapat siapa tunjukkan pada yang baik itu melainkan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima amalan kita semua insya-Allah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.